Hey, what's up guys? So, hari ni kita akan sambung kita punya mata pelajaran untuk chapter 4.3 Specific Latent Heat. Okey, jadi sebelum saya sambung dengan apa yang kita kena belajar untuk hari ini, mari kita tengok apa learning outcome yang awak patut dapat untuk hari ini. Okey, untuk chapter 4 heat ni, ini adalah subtopik yang ketiga iaitu specific latent heat. So, by the end of this topic, you should be able to, yang first, understand latent heat. And then you have to be able to define specific latent heat of fusion and specific latent heat of vaporization. Apa benda ni? Okay, nanti kita akan tengok dalam lesson ni. And then number 3, you have to be able to explain the daily application of specific latent heat lah. So ada dua ni kan. 1, 2 ni. So awak patut tahulah macam mana explain dia punya application. And lastly untuk chapter 4.3 ni, you have to be able to solve questions involving latent heat. Okay, kita ada formula. Okay, kalau sebelum ni kita guna formula Q equals to MC delta theta. Kali ni kita akan guna formula Q equals to ML. So macam mana nak dapat ML ni? Okay, nanti kita akan belajar dalam lesson hari ini. Okay, so sambung kepada kita punya lesson. Okay, apa yang dimaksudkan dengan specific latent heat? So specific latent heat ni, okay, kita recall, you pernah belajar kan, kita ada 3 states of elements. Yang pertama kita ada solid, kita ada liquid and then kita ada gas. So, specific latent heat ni apa sebenarnya? Dia adalah heat lah yang akan involve proses pertukaran daripada solid ke liquid ataupun liquid kepada gas ataupun sebaliknya iaitu gas kepada liquid ataupun liquid kepada solid. Okay, so kita tengok kat sini, contoh kat sini. Ini adalah solid, macam mana arrangement of dia punya particle kan, dia punya molekul macam ni, rapat-rapat. And then gas untuk liquid pula, dia punya arrangement dia agak jarak sikit, loose sikit. And then last kita ada gas, dia punya arrangement very far from each other kan. So kat sini macam mana dia bertukar solid kepada liquid ni? Okay, kat solid kepada liquid ni ada dua proses. Yang pertama, kalau solid kepada liquid dia melt. And then kalau dia terbalik liquid kepada solid dia freeze. So kat sini ada involve latent heat. So kejap lagi tengok apa benda latent heat yang kita nak tengok kat sini kan. And then seterusnya antara liquid dan gas, so dia involve boiling and condensation. So apa yang dimaksudkan dengan latent heat? So bila kita dapat heat that is absorbed during melting and boiling without change in temperature. Inilah yang dimaksudkan dengan latent heat. So the moment tidak ada perubahan suhu without change in temperature, tak ada perubahan suhu, maka itu kita sebut sebagai latent heat. Alright. So kita tengok latent heat ni pula ada beberapa jenis. Ada dua lah kat sini. Kita ada specific latent heat. Okay, specific latent heat ni ada dua. Satu latent heat of apa tadi? Fusion. Satu lagi latent heat of vaporization. Kejap lagi kita tengok beza dua ni. So bila kita kata specific, macam sebelum ni kita ada heat capacity kan. So the moment kita letak perkataan specific, maka dia involve mass lah, mass of 1 kg. So kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan specific latent heat. So the quantity of heat that is needed to change the state of matter depends on mass. Ni depends on mass. That's why kita ada specific latent heat. L of a substance is the quantity of heat. Okay, ni specific latent heat is the quantity of heat. Q that is absorbed or released. Maknanya heat ni dia boleh absorb, boleh juga release during a change of phase. Dia bertukar fasa ataupun keadaan state of matter tu. Okay, of 1 kg of the substance without any change in its temperature. So kena ingat key point dia dekat sini, okay, ialah quantity of heat, kemudian 1 kg and without change in temperature. Kalau ada change in temperature, dia jadi normal heat lah. Dia akan jadi normal heat yang apa? Heat capacity tu, MC theta tu kan. Tapi bila tidak ada perubahan suhu, maka dia melibatkan latent heat.
Okay, kenapa tak ada perubahan suhu ni? Sebab heat tu dia absorb ataupun dia release untuk tukar keadaan matter tu. Okay, ini adalah formula dia untuk specific latent heat. Okay, kita simbolkan sebagai L. L sama dengan Q over M. Apa maksudnya? Ini adalah amount of heat energy lah, release ataupun absorb during a change of phase for 1 kg substance ni, M. M ni adalah mass. Okay, unit dia specific latent heat ialah ni energy, ini adalah mass. So simple mass, simple. So dia adalah energy per mass. So dia adalah joules per kg. So specific latent heat ni ada dua. Saya sebut. Okay, yang pertama kita ada latent heat of fusion. Dan yang kedua kita ada latent heat of vaporization. So apa beza dua ni? Beza dia, fusion ni bila dia involve proses apa? Dia involve proses solid. Maksudnya daripada solid ke liquid ataupun daripada liquid ke solid. Ingat perkataan fusion, fuse. Dia nak fuse untuk susun rapat-rapat. Itulah dia. Melibatkan solid. And then kita ada juga specific latent heat of vaporization. Okay, based on nama pun mesti dah boleh agak kan. Dia adalah melibatkan perubahan gas. So daripada liquid ke gas ataupun gas ke liquid. Dia interchangeable lah. So beza dia ialah bila solid pergi liquid, awak rasa apa yang berlaku terhadap energi dia? Mesti dia akan serapkan, dia nak dapatkan energi untuk tukar solid ni. So bila dia bertukar daripada solid ke liquid, ini dia panggil heat energy absorb. Okay, manakala bila liquid pergi solid, dia adalah heat energy release. Ataupun bila heat energy absorb ni, kita panggil dia melting lah. Manakala kalau liquid ke solid, heat energy release, maknanya dia kita panggil sebagai freezing. So kita tengok definition sebenar dia kat bawah ni. Okay, specific latent heat of fusion, LF, of a substance is the amount ataupun is the quantity of heat that is absorbed during melting. Nampak? Bila dia absorb, maka dia melt lah. Or the quantity of heat released during freezing. Okay, bila dia lepaskan energi, maka dia akan membeku lah, freeze. Of 1 kg. Nampak? 1 kg kena ada sebab dia spesifik. Spesifik ni maksudnya 1 kg. Maksudnya dia melibatkan mass 1 kg. Of the substance without any change in temperature. So kena ingat ni memang tak boleh ada perubahan suhu. Sebab kalau ada perubahan suhu, dia akan jadi energy yang biasalah, yang MC theta tu. Ini bila dia tidak berubah suhu, maka dia adalah latent heat of fusion. Maka dia adalah specific latent heat. Sama ada fusion ataupun vaporization, awak kena tengok dia berubah, apa perubahan state of matter dia. Okay, and then kat sini pula kita ada latent heat of vaporization, sama saja, cuma bezanya adalah perubahannya daripada liquid ke gas atau gas ke liquid. Okay, so latent heat of vaporization, LV of a substance is the quantity of heat that is absorbed. Mesti ada perkataan absorbed during boiling. Kalau tadi ni melting kan, so ni boiling lah, sebab air, kalau kita panaskan air, dia akan boil menjadi gas, ataupun sebaliknya during boiling. Or quantity of heat release. Heat release ni maksudnya dia lepaskan heat. Maksudnya bila dia lepaskan heat, maka dia akan bertukar menjadi cecair lah. So kita panggil sebagai condensation. During condensation of 1 kg of the substance without any change in temperature. So key point dia dekat sini, mesti ada perkataan quantity of heat ni, okay, sama ada dia absorb atau release. Dan tengok proses dia boiling atau condense untuk 1 kg without change in temperature. Okay. Alright, so sekarang ni kita nak tengok heating curve. Apa itu heating curve? Okay, heating curve ni ialah curve untuk proses specific latent heat of apa ni? Kalau dia melibatkan dua-dua lah kan. Tapi okay, kita tengok daripada mula. Okay, katakan awak ada satu objek, suhunya initially pada P.
Okay, apa yang berlaku selepas itu? Ini adalah graf temperature against time. Okay, apa yang berlaku bila awak panaskan sesuatu objek ni kan? Apa yang berlaku dari sini ke Q, P ke Q, mana P ke Q ni? P ke Q, objek ni dipanaskan sampailah dia mencapai melting point. Ni, apa yang berlaku ialah suhu bertambah. Suhu bertambah. Asalnya dia adalah solid. So, suhu dia bertambah sikit sampailah satu tahap Q. Okay, kemudian apa yang berlaku dekat Q ni? Okay, Q ni pula adalah dia punya proses melting. So, bila sampai ke point Q ni, apa yang berlaku? Suhu tidak akan bertambah. Tapi, suhu yang diterima tu, dia akan, energi tu dia akan tukar untuk kepada latent heat. Latent heat of apa ni? Ini adalah solid. Solid kat sini dia akan start menjadi liquid. Dia bukan terus jadi liquid, dia akan jadi sikit-sikit. So, bila solid ke liquid, kita panggil specific latent heat of fusion, kan? So, solid ke liquid ni, dia absorb ke dia release energy. So, ingat, untuk solid kepada liquid, energi dia bertambah kan? Maka, bila energi dia bertambah, dia adalah absorb lah. Dia absorb energy. So, dia akan jadi melt lah. So, dia melting. So, kat sini dia ada campuran. Dia punya combination of solid and liquid. Sampailah satu tahap R ni, semua dia punya solid tu dah bertukar menjadi liquid. Okay, dan apa yang berlaku pula kat sini? Bila dia terus panaskan, daripada liquid tu, dia akan suhu bertambah. So, masih lagi semua ni liquid. Suhu bertambah, kinetic energy dia bertambah. Okay, so sampailah satu tahap dekat S ni, dia dah sampai boiling point. So, bila dia dah sampai boiling point, okay, apa yang berlaku kat sini, dia akan cuba tukar daripada liquid kepada gas. So, bila liquid ni tukar kepada gas, dia akan involve specific latent heat of vaporization. So, sebabkan liquid ni, dia kepada gas, dia bertambah energi kan sebenarnya. So, dia panggil, dia absorb lah sebenarnya. Tapi, apa yang berlaku, dia punya, kinetic energy tak bertambah, tapi yang dia sebenarnya serap tenaga. So, tenaga dalam tu bertambah, tapi kinetic energy tak bertambah sebab dia tukar, dia digunakan untuk overcome dia punya molecule of dia punya bonding forces tu kan. Untuk lemahkan bond antara molekul-molekul tu. Sama juga kat sini. Kat sini tadi, specific latent heat of fusion ni, dia absorb heat tapi kinetic energy dia tidak bertambah sebab digunakan untuk overcome dia punya bond. Okay, bila dekat liquid and gas ni, dia ada mixture lah. Ada mixture of gas and liquid. Sampailah satu tahap dekat T ni, okay, semua dah bertukar menjadi gas. Maka kat sini, dia punya suhu akan terus bertambah lah sampai lagi mana dia heat. Okay, kinetic kat sini, kinetic energy dia boleh bertambah. Sini kinetic energy boleh bertambah, kinetic energy boleh bertambah, kinetic energy boleh bertambah. Tapi dekat sini, kinetic energy tak bertambah. Dekat latent heat, kinetic energy tidak bertambah sebab dia guna untuk overcome dia punya force of between molecule lah, bond between molecule tu. Ini adalah heating curve. Okay, maknanya kita panaskan ni boleh jadi ais. Contoh, awak ada ais, awak panaskan sampai satu tahap suhunya akan constant. Suhunya constant, dalam tu ada campuran ais dan juga air. So, bila dah semua dah jadi air, awak panaskan, suhunya makin bertambah. Suhu bertambah, and then bila sampai satu tahap bila awak nak didihkan dia, suhunya akan kekal. So, dekat sini air tu akan campur dengan gas. Dia ada campuran air dan gas lah. And then sampai satu tahap semua dah jadi gas. So, semua tu akan, bila awak terus panaskan, dia akan, suhunya terus menaik lah. Sampailah awak hentikan memanas. Okay. Okay, and then kita tengok pula, ini adalah heating curve. Kalau cooling curve macam mana? So, logically, cooling curve sama je lah. Sebab dia proses yang sama, cuma dia terbalik sini ke sini pula. So, macam mana? Okay, macam ni lah. Sama sahaja macam heating curve. So, dari sini, okay, daripada gas, bila awak hilang, awak stop supply and heat and supply. Bila stop supply, temperature dia berkurang sampailah satu tahap dia punya temperature tu akan kekal, constant. Kenapa temperature dia ni constant? Sebab dia punya heat energy tu, latent heat tu akan di-releasekan. Bila dia release, maka waktu dia release heat tu, dia apa yang berlaku ialah dia form
molecular bond antara molekul ni. Okay, and then bila the moment semua dah bertukar menjadi liquid. Okay, kat sini tadi gas and liquid. Kat sini kita ada gas bertukar kepada liquid. So ini melibatkan gas. So bila melibatkan gas, dia adalah vaporization. So latent heat of vaporization, specific latent heat of vaporization. Okay, and kat sini since dia adalah menjadi liquid, so dia absorb ke dia release energy? Dia release lah, dia lepaskan energy. Ni kan banyak energy, dia lepaskan energy untuk jadi liquid dia rapat. So kat sini dia release heat energy ataupun kita panggil dia sebagai condensation. Okay, condense. Okay, kemudian dah sampai dekat R, semua dah jadi liquid. Okay, apa yang jadi kat sini? Dia terus turun temperaturenya kat sini sampailah satu tahap dekat S. Apa yang berlaku dekat S? Some of the liquid dah bertukar menjadi solid. So liquid pergi solid. So dia involve perkataan solid. Kalau solid ni fusion. So dekat sini kalau cooling curve ni dia always heat energy release. So kalau liquid ke solid ni dia release heat energy lah, ataupun dia adalah freezing. Ni nampak liquid starts to freeze. Okay, sampailah dekat T. Dekat T ni semua dah frozen. So semua dah frozen, maka temperaturenya akan teruslah menurun. Okay. Okay, next kita sambung. Okay, ini adalah ini aktiviti, tapi awak tak perlu buat lah, awak tengok je. Ini adalah table yang bagi example of substance and dia punya keadaan metal lah, involve dia punya latent heat of fusion ataupun vaporization. Okay, contoh ada objek yang dalam room temperature dia solid. Okay, ni adalah contohnya kan. And then dia ada melting point, and then dia ada dia punya latent heat of fusion, dia ada latent heat of vaporization. So bila sebut pasal latent heat ni, specific latent heat ni, dia bukan hanya melibatkan cecair lah. Maksudnya kita ingat air je ke yang beku, cecair je ke? Tak, dia melibatkan semua benda. Okay, ni adalah dia punya example lah. Banyak lagi benda. Okay, awak tak perlu hafal, tak perlu ingat pun benda ni. Cuma untuk awak tengok lah. Okay. Okay, next kita sambung lagi. Okay, kat sini ada satu eksperimen. Eksperimen ni awak nak buat pun tak boleh. Tapi bila kita masuk sekolah semula nanti, kita akan buat semua eksperimen yang kita tertangguh. Start daripada chapter 4 lah kan. Okay, so basically apa yang dia buat kat sini, dia nak tentukan specific latent heat of fusion of ice and specific latent heat of vaporization of water. So eksperimen ni mudah je, awak boleh tengok sendirilah, baca, and then kita akan buat nanti kemudian. Kalau nak try baca pun tak apa, cuma saya tak explain lah sekarang. Okay, kita terus skip dulu eksperimen ni. Okay, kat bawah ni observe figure 4.8. Okay, figure 4.8 shows the changes of phase of water when latent heat is absorbed and released. So kat sini dia adalah water. Kat sini dia ada dua perkataan, iaitu absorb and release. So kalau absorb ni maksudnya dia apa? Dia adalah apa? Heating ke cooling? Heating Bila dia release maka dia akan cooling lah. Okay, tengok yang first ni. Okay, when ice melts, the ice molecules absorb latent heat. Nampak? Dia absorb heat ni, sebab tu dia cair. Okay, kalau dia release, dia takkan cair. Okay, dia terima haba. Okay, causing the ice to change from solid to liquid. So, dia punya perubahan ni daripada ice ke liquid, kita panggil ni specific latent heat of fusion. Okay, kat sini dia fusion ni dia apa? Dia absorb heat kan, to change from solid to liquid without the change of temperature. Okay, masa ni tidak ada perubahan suhu kalau dia bertukar daripada ice ke liquid. Kemudian kat sini bila kita didihkan air tu, okay, water molecule absorb latent heat of vaporization. Nampak ni? Vaporization causing the water to change from liquid to gas. Okay, kat sini dia adalah specific latent heat of vaporization, di mana dia absorb heat. Okay. Okay, yang ketiga ni, gambar ketiga, bila air yang panas mendidih tu kan, bila kita letak penutup, dia akan condense sebenarnya dekat atas penutup tu. Nampak air menitik tu kan.
Okay, tak pun bila awak buka periuk nasi, awak nampak ada air dekat tudung periuk tu dari dalam kan. Itu adalah yang berlaku kat sini. Bila awak makan nasi, awak tengok tudung periuk tu ada air. Oh, ni adalah fikir dalam hati, dalam kepala. Ini adalah specific latent heat of apa ni? Of vaporization. Apa yang berlaku? Water vapor tu condense. Condense ni maksudnya dia absorb heat ke dia release heat? Dia release heat lah. Okay. Dia release heat sebab dia bertukar dari gas ke liquid. Okay, maknanya dia hilang energi dia. Kan gas kan kesana ke sini kan. So dia bertukar jadi liquid lah, tinggal kat sini je. Okay. Dia change phase from gas to liquid. Alright, kita sambung lagi. Okay, kat sini kita nak tengok absorption of latent heat during melting and evaporation can be used to give effect of cooling. Apa maksud dia? Okay, bila absorption of heat during melting and evaporation can be used to give effect of cooling. Maksudnya apa? Bila objek tu mencair ataupun objek tu sesuatu substance tu evaporate, dia bagi efek penyejukan. Macam mana? Okay, ni adalah aktiviti lah kan. Apa yang berlaku kat sini? Okay, awak letak sedikit alkohol dalam beaker and then awak tiup dalam straw. Okay, bila awak tiup ke dalam straw ni, dia akan, sebenarnya alkohol ni dia akan bubble-bubble kan. And bubble ni, lepas awak berhenti tiup tu, bubble-bubble tu akan jadi cecair balik. So, proses daripada bubble jadi cecair balik tu, dia adalah dia absorb heat. Okay, lepas tu, apa yang berlaku kat sini ialah the moment that benda tu berlaku, dia akan menyebabkan heat energy daripada surrounding ni masuk ke dalam alkohol ni. Okay, that's why bila heat energy ni masuk ke dalam alkohol ni, untuk alkohol ni bertukar kan, masuk tiup ni, dia akan evaporate and then heat energy tu masuk ke dalam alkohol menyebabkan apa? Kawasan sekeliling ni jadi sejuk. Faham tak? Sebab heat kat luar ni masuk ke alkohol, masuk ke sini. Bila awak tiup tu, okay, apa yang berlaku, dia punya heat energy tu akan absorb lah. Ni, absorb. Kan masa awak tiup tu, alkohol ni akan cuba evaporate. Okay. So, the moment alkohol evaporate ni, heat energy masuk ke sini. Sebab itulah menyebabkan kawasan sekeliling ni menjadi sejuk. That's why the humidity ataupun the air, water molecule in the air akan condense kat keliling ni. Nampaklah ada air kat sini. Okay. So, kat sini menyebabkan rasa sejuk. Begitu juga macam kita, kalau kita berpeluh. Kan, kalau kita berpeluh, apa yang berlaku? Dia akan jadi, kita akan rasa sejuk kan? Okay, sebab apa? Sebab bila kita ada peluh tu akan evaporate. So, untuk peluh tu evaporate, dia akan absorb heat daripada surrounding. So, bila dia absorb heat daripada surrounding, untuk dia evaporate tu, maka surrounding akan jadi sejuk lah. So, kita lah surrounding tu sebenarnya, kita akan jadi sejuk. Dia absorb heat daripada badan kita. Okay, ini tadi specific latent heat of vaporization required to change the phase from liquid to gas. Okay, ni part heat is absorbed from the surrounding. Okay, when the liquid evaporates, the liquid molecule absorb this heat to break the bond between molecules. So, liquid ni absorb heat tadi untuk break the bond. Okay, and then the surrounding loses heat, therefore evaporation causes cooling to the surrounding. Ni adalah example of phases change of matter that involve specific latent heat. Okay, melting kita ada, ni awak tengok lah, kita ada evaporation, kita ada boiling, kita ada condensation. Ni ada contoh-contoh dia lah, dia punya change of matter that involve specific latent heat. Okay, kita sambung lagi. Okay, dekat sini adalah dia punya application of specific latent heat in daily life. So, kat sini kita ada peti ais. Tahu tak macam mana peti ais tu berfungsi? Okay, dia actually menggunakan konsep specific latent heat juga. Apa yang berlaku? Okay, dalam peti ais awak tu ada compressor, ada condenser, ada expansion valve and ada evaporator. Okay, apa yang berlaku ialah dalam awak punya peti ais tu ada refrigerant. Refrigerant ni apa benda? Refrigerant tu ialah, let's say macam cecair lah. Dia gunakan untuk transport haba. Itu nak bagi awak faham. So, apa yang berlaku dekat sini, okay, refrigerant tu mula-mula dia akan lalu kat compressor. Ni actually dia continuous flow lah, tapi kita kata dia first kita start dekat compressor. Okay, refrigerant tu dia sebenarnya adalah dia dalam bentuk gas. Okay, pernah tak orang kata aircon tak sejuk, kenapa? Kena top up gas. Itulah refrigerant.
Okay, apa yang berlaku dekat kompresor ni, dia akan compress gas tu. Bila dia compress gas tu akan jadi high in temperature and pressure. So bila high in temperature, dia akan flow pergi ke condenser. Okay, condenser ni apa? Condenser ni tugas dia untuk keluarkan haba daripada refrigerant ni. So bila refrigerant yang penuh dengan haba tu lalu dekat condenser, haba tu akan keluar dekat belakang peti ais. Sebab tu peti ais awak panas kat belakang, betul tak? Sebab haba keluar kat situ. Haba ni dapat dari mana? Okay, kejap lagi kita tengok. So bila haba tu dah sampai ke expansion valve ni dia akan control flow of the liquid lah. Okay, bila haba dah keluar kan, apa yang berlaku kat sini? Heat energy release kan? Heat energy release ni dia berubah daripada gas ke liquid. Ini melibatkan specific latent heat of apa ni? Gas. Dia adalah vaporization. So dia adalah specific latent heat of vaporization, di mana gas release heat to the surrounding. That's why dia jadi liquid. So dia akan flow dekat expansion valve ni. Okay, expansion valve ni dia control liquid tu lah. Daripada gas dah bertukar kepada liquid. And then liquid ni pula akan masuk ke dalam peti ais. Kat dalam peti ais ni, liquid refrigerant ni akan serap haba-haba yang ada dalam peti ais kita ni. Contoh kan, awak letaklah apa benda dalam room temperature. So room temperature tu kan kira panas. So haba dari situ akan masuk ke dalam refrigerant. Daripada refrigerant ni adalah liquid, so dia absorb heat. Bila dia absorb heat, maksudnya apa? Maksudnya dia bertukar menjadi asalnya liquid kepada gas. So dia masih lagi vaporization ataupun latent heat, specific latent heat of vaporization. So dia absorb heat, maka dia bertukar menjadi gas semula. So bila dia dah bertukar menjadi gas kat sini, dia flow semula ke kompresor. Kompresor ni pula akan compress gas tadi. Dia akan cuba compress untuk increase dia punya pressure and temperature. So bila dia flow semula pergi ke condenser. Sampai ke condenser, dia ulang balik proses ni sampai awak matikan peti ais. Macam itulah dia punya cooling system in refrigerator. Okay, next ni evaporation of sweat. So bila awak berpeluh kan, so bila peluh awak tu tersejat, maka heat tu absorb from the body causing a cooling effect. So heat yang ada dalam badan awak ni akan pergi ke cecair ni, and then cecair ni akan evaporate lah, menyebabkan awak rasa sejuk sikit. Okay, apa lagi? Okay, ini adalah solving problems involving latent heat. Okay, kat sini kita ada soalan. Okay, dia kata apa ni? Dia kata figure 4.22 shows a 480 watt immersion heater used to melt ice in a container. So kat dalam gambar ni tengok ada beaker, ada ice. Lepas tu ada pipe lah ke sinki. Apa yang berlaku? Dia panaskan ais ni. Ais ni dia dah hancurkan, dia panaskan ice tu. Dan soalan A, what is the mass of ice that has melted during the heating period? Okay, bila awak panaskan ais ni, dia akan jadi cecair kan. So cecair tu akan flow keluar lah. And then dia punya bacaan pada electronic balance selepas ais ni cair, itulah yang apa? Itulah yang tinggal. Okay, tapi dekat sini dia kata dalam 120 saat, bacaan electronic balance berkurang sebanyak 0.127 kg. Maksudnya, katakan asal ada 1 kg. Tapi, selepas awak panaskan ni, dia berkurang sebanyak ni. Maksudnya, ni apa ni? Inilah ais yang dah cair. So, soalannya, what is the mass of ice that has melted? Ini adalah jawapannya, 0.12 kg. Ini adalah mass of ice yang dah cair. Okay, and then soalan B, calculate the specific latent heat of fusion. Okay, latent heat of fusion. So, bila keluar je soalan macam ni, awak terus tulis latent heat of fusion, LF, sama dengan Q/M. Kan? So, disuruh cari calculate specific latent heat of fusion of ice. So, kat sini awak ada power, awak ada time dan awak ada mass. Kat sini, awak ada, disuruh cari ini kan? Disuruh cari ini. Awak kena ada energy dan juga mass. Sekarang ni awak ada mass sahaja, awak tak ada energy. Macam mana dapat energy? So, energy ni juga sama dengan power multiply by time. Awak ada power, awak ada time. Boleh tak cari? Boleh. So, gantikan sahaja. Okay, latent heat of fusion sama dengan apa? Energy bahagi mass. So, energy awak tadi ialah power times time bahagi mass.
So tinggal gantikan saja dalam formula. Power awak tadi 480. 480 darab masa dalam saat 120 bahagi mass awak 0.172. Sama tak dengan yang ni? Sama kan? Okay, and then tekan saja kalkulator, tulis jawapan akhir. Jawapan akhir kena ada unit tak? Kena. So tulis unit dia. Apa unit dia? Ni adalah energy, ni adalah mass. So joule per kg. Okay, and then last example, iaitu example 2. Okay, soalannya, what is the amount of heat supplied by a water heater to change 0.5 kg. Kita ada mass kat sini. Okay, kita ada mass of water at 30 degree to steam at 100 degree Celsius. So dekat sini ada dua keadaan. Okay, dia panaskan air. Air tu ada berat. Suhu mula-mula tu adalah 30. Kemudian suhu tu berubah menjadi 100. And then dia kata dia nak tukar air tu jadi gas, jadi wap. So dekat sini ada dua keadaan. Yang pertama, dia ubah suhu. Suhu berubah daripada 30 pergi 100. And then daripada 100 degree ni dia nak tukar menjadi steam. So kat sini ada dua kan yang berubah. Bila ada perubahan suhu, kita gunakan formula Q equals to MC delta theta. Kat sini pula dia berubah menjadi steam. Sini adalah latent heat. So latent heat of apa ni? Dia adalah specific latent heat of vaporization. Sebab apa vaporization? Ini adalah liquid kepada gas. Ada gas kan? So dia vaporization. So kat sini kita gunakan Q equals to ML. Kan? ML ni tadi sebab dia asalnya daripada formula L sama dengan Q over M. So Q sama dengan ML lah. So dia suruh cari amount of heat supplied. So dekat sini objek ni, air ni, dia absorb heat. So bila dia absorb heat, maksudnya awak kena jumlahkan semua heat ni. Heat energy dia guna untuk specific capacity ni, and then heat energy untuk latent heat. Okay, so formulanya awak akan dapat Q total energy sama dengan energy untuk increase temperature tambah latent heat. Ni adalah formula dia. And then awak gantikan MC theta, awak ada mass, awak ada C. Ni specific heat of capacity. Awak ada theta. Theta-nya apa? 100 tolak 30. Dia adalah perubahan suhu bukan initial tolak final ke final tolak initial, tak. Dia adalah beza suhu. And then tambahkan dengan ML. ML awak apa? So ML awak ni lah gunakan awak punya mass yang sama, and then awak gunakan dia punya latent heat of vaporization of water. Dia kena tengok, awak kena tengok awak guna material apalah. Kalau dia water lah. Kalau dia alkohol, dia guna alkohol lah. Okay, and then awak jumlahkan semua, dapatlah jawapan akhir. Unit apa? Unit dalam joule sahaja. Kenapa? Sebab ni adalah heat, bukan latent heat. Kalau latent heat adalah joule per kg, ni adalah heat sahaja. So therefore kena guna joules. So dengan ini kita pun telah tamat chapter 4.3 specific latent heat. Okay, jadi apa yang saya nak buat sekarang ni ialah awak cuba jawab formative practice 4.3 dalam OneNote di Teams lah. Saya bagi awak masa ni let's say dalam, kita tengok, kalau ada soalan awak boleh tanya saya, jangan simpan-simpan. Okay kelas, so itu sahaja, terima kasih.